Betul. Okey. Maaf, Raudatul Muttaqin. Ibarat dia qauluhu wa man massa al-hasa faqad lagha. Wa man barang siapa massa yang menyentuh al-hasa, iaitu batu-batu kecil, faqad lagha, maka benar-benar telah sia-sia. Fihi isyaratun. Ayat ini atau ibarat ini atau hadis ini adalah satu isyarat ila iqbalil qalbi wal jawarih ala al-khutbati, menunjukkan perlu kepada menghadapkan hati dan segala anggota menuju atau bertujuan hanya pada khutbah. Wa fihi an-nahyu an massil hasa wa ghairihi min anwa'il abas fi halatil khutbah. Jadi apa? Pada hadis ini atau ayat ini atau ibarat ini adalah isyarat untuk menghadapkan hati dan anggota pada khutbah, dan ia juga menunjukkan kepada larangan untuk menyentuh atau bermain dengan batu-batu kecil wa ghairihi dan selainnya daripada jenis-jenis perbuatan yang abas, perbuatan yang sia-sia. Abas tu maksud dia perbuatan yang sia-sia. Fi halatil khutbati, ketika dalam keadaan khutbah. Kaman yalhu bis subhati, seperti orang yang bermain-main dengan tasbih. Wa nahwi zalika, dan sesamanya, min hamalatil mafatih, daripada contoh dia gantungan kunci. Kalau anda baca ibarat ni memang tepatlah. Jadi berarti samalah. Orang tak boleh SMS, main handphone, buka WhatsApp. Zaman sekarang orang dah tak pegang tasbih dah, kan? Kalau dulu majoriti umat Islam ni pegang tasbih, pergi mana-mana zikir. Lepas tu datang Wahabi, dia kata bid'ah, Rasul tak buat. Sekarang kitab khusus, tasbih ni tak ada sandaran. Ulama ahli sunnah jawab, sekarang kitab tentang kesunahan memegang tasbih dan bertasbih, berzikir menggunakan tasbih. Sandaran dia mana? Disebut ada je, berhujah. Tiba-tiba datang hari ini orang dah tak pegang tasbih, orang pegang handphone. Bukan handphone jadikan tasbih, tak. Orang tengah khutbah ke, tengah azan ke, duk buka mesej. Ini zaman sekarang. Memang susah kita kadang. Dah kita tengah duduk relax-relax nak dengar khutbah, nenek kan? Vibrate, macam-macam lah. Zaman dulu tak ada iPhone, tak ada handphone, ni senang. Ada apa-apa tu nak kena tunggu balik masuk office je. Kan? Masuk office baru orang telefon lalu pejabat. Ada orang tak layan lah. Kalau tak layan tak salah, tak tahu, tak sampai ke dia. Ni misalan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keputusan dia, perbuatan tersebut meluputkan pahala Jumaat kerana perbuatan tersebut mengalihkan perhatian dari khutbah. Jadi kitab yang dipakai adalah Fathul Bari, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughil Maram. Ini kitab yang saya sebut dulu. Dia ada 2 jilid tu, 4 jilid tak habis. 2 jilid Said Alawi Maliki kalau tak salah syarahkan, 2 lagi orang lain ulama mazhab Hanafi sempurna kan, kalau tak salah lah. Lepas tu Fathul Qarib Ma'hasyatul Bajuri. Okey, dah habis soalan pertama. Soalan kedua, tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat abidakumullah, iaitu apakah komunikasi dengan isyarat juga termasuk dalam larangan di atas? Macam ni. Jadi kalau ada orang nampak ada artis duduk tengah solat, artis ni macam tu dia, contoh dia. Artis tu jawab, wah ni misalan lah. Pendapat A, tafsil, jika ada maksud yang penting maka tidak termasuk dalam larangan, bahkan sunat. Jika tidak ada maksud yang penting maka termasuk dalam larangan. Apa dia kata? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majmu', dari kitab Majmu'.
yaitu wal istima'u huwa syughlul qalbi bil asma'i wal isgha'i lil mutakallim. Wal insat huwa as-sukutu wa hal yajibu al insat wa yahrumu al kalamu fihi qaulani masyhurani wa qad dzakara al-musannif bi tafri'ihima fi babi hayatil jum'at. Al asahu wa huwa al masyhur fil jadid yustahabul insat wa la yajibu wa la yahrumu al kalam. Asani wa huwa nassuhu fil qadimi wal imla min al jadid yajibu al insat wa yahrumu al-kalam wattafaqa al-ashabu ala anna sahih. Ni tak sebut lagi, lompat lagi. Wa ahaduhuma qaulaini wa tsani huwa as-sahih wa bihi qata al-jumhur yustahabu wa la yahrumu lil ahadisi as-sahihah anna rasulullah takallama fi khutbatin wal aula yujibu an dhalika bi anna kalamahu sallallahu alaihi wasallam kana li hajatin qala ashabuna wa hadha khilaf fi haqqil qaumi wal imam fi kalami la yata'allaqu bihi gharadun muhimun najizun falau ra'a a'ma yaqa fi bi'rin aw aqraban wa nahwaha tadubbu ila al insan ghafil ila akhirih. Tak ada, mungkin fa hadza laisa biharamin fa anzarahu aw 'allama insanan khairan aw nahahu an munkarin fa hadza laisa biharamin. Itu je kot, tapi itu bukan tanda. Fa'anzarahu tu adalah bagi warning atau allama insan, atau dia bagi tahu dekat seseorang khairan, itu dianggap bagus, au nahahu an munkarin fa hadza laisa biharamin, maka dia tidak haram. Bikhilafin nas alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashab ala taswih ayyak tasra. Last sekali, lakin qalu, ni yang last sekali ni. Lakin qalu, akan tetapi ashab mazhab Syafi'i berkata yustahabbu, disunatkan ayyak tasira, untuk mencukupkan alal isyarati, dengan isyarat saja. Jadi tak payah kata shh, tak payah, diam, tak payah. Tapi bila ada orang ni, itu dah cukup, dia kata. Cukup. In hasala biha al maksud, kalau dengan itu dapat menghasilkan maksud. Hadza kulluhu fil kalami halal khutbati fil hali khutbati. Semua ini adalah berbahas tentang bercakap-cakap fi halil khutbati, ketika sedang berkhutbah. Okey. Lalu ibarat ini ibarat dari majmu'. Kalau ibarat dari Ibanatul Ahkam, ansit uskut wa yashmalu kulla qaulin, dan terkandung padanya semua ucapan, sawaun bitilkal ibarati, sama ada dengan ibarat tersebut, au ghairihi, atau selainnya. Kama annahu yashmalu ghairal qauli, begitu juga mengandung pada selain ucapan, kal isyarati, seperti isyarat, wal harakati, dan pergerakan, allati tufhamu atau tufhimu, atau pergerakan yang dapat memberi kefahaman. Li'annal jami'a, kerana keseluruhannya, yukhrijul musalli an dairatil waqar, semuanya akan mengeluarkan orang yang solat itu daripada dairah waqar, wasakinati, dan sakinah. Fayab'udu an sahati ta'ammul, maka jauhlah dari berangan-angan, wa tafakkur, dan tafakkur, wal istimna', dan mendengarkan ilal khutbati, kepada khutbah. Jadi ini yang dia maksud dengan jika tidak ada maksud yang penting, maka termasuk dalam larangan. Jadi dia gunakan ibarat ini, berisyarat itu sendiri boleh masuk dalam bab larangan ketika khutbah. Ini dia bagi hujah macam tu. Walaupun apa yang dinukil oleh, apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu' ini rasanya lebih tepat. Dia direct kan, hasalal bil maksud. Kan? Tapi bila dikata hasala biha al-maqsud hadza kulluhu, bukan jika tidak ada maksud yang penting. Maksud yang penting ni berarti nak bagi tahu something that is important. Iyalah. Contoh dia akrab tadi, atau ada kalajengking ke, ada ular ke, ada apa ke, misalan dia. Ini boleh, tapi yang dimaksud in hasala biha al-maqsud dalam kitab Majmu', iaitu isyarat yang dapat memberi maksud.
Itu maksud dia. Jadi mungkin kita kena perhatikan kalau nak bagi kefahaman tu kena kefahaman yang accurate lah, yang betul. Lalu yang daripada fatul qari' wa yustahabu al-insatu ila akhirih ailisami al-khutbatain, iaitu bagi orang yang mendengarkan khutbah dua ila anqal qauluhu wa huwa al-insat wa qauluhu as-sukut ma'al isgha' ay ilqa'is sam'i, iaitu memberikan pendengaran ilal khatibi kepada khatib, wa idza fakka as-sukutu, apabila terputuslah diam anil isgha'i dari mendengarkan, fala yusamma insatan, maka ia tidak dinamakan sebagai insat. Hadirin wal hadir abidakumullah. Ini jadi pendapat A macam itulah. Pendapat B, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tafsil. Jika isyarat amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak termasuk dalam larangan. Jadi dia bukan isyarat amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh dia kan. Maka dia termasuk dalam larangan. Jika isyarat main-main termasuk, kalau isyarat main-main termasuk dalam larangan. Jadi dia hanya membolehkan ketika ada amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu di mana ini? Iaitu dia mula dengan kashful litham an as'ilati al-anam. Ini kitab Melayu kalau tak salah ni. Ibarah. Ini kehebatan bahasa masail Malaysia. Jadi kadang-kadang kitab yang dipakai kitab Melayu, kashful litham. Kitab Melayu. Kadang-kadang. Apa dia kata? Mas'alatun. Makruh berkata-kata tatkala khatib membaca khutbah pada qaul jadid. Bahkan jika adalah perkataan itu bergantung dengan pekerjaan yang dicita-cita. Sunat berkat seperti kita lihat akan orang yang buta hendak jatuh dalam umpama telaga, atau binatang yang berbisa hendak gigit akan dia, maka sunnah kita cakap akan dia jika zon ia akan kerurutan, dan jika yakin ia akan tak tahu apa lafaz ni, dengan sebab meninggalkan berkata iaitu maka muhtamil wajib berkata-kata itu mengajar manusia yang salah atau menegah akan yang mungkar. Nescaya tiada makruh berkata-kata, tetapi jika dipadakan dengan isyarat maka hendaklah disempurnakan dengan isyarat jua. Itu isyarat. Jadi kalau melakukan isyarat itu dapat cukup untuk sampai tujuan tadi, maksud yang dikehendaki, maka tak ada masalah. Kalau tak. Ini daripada kitab Kashful Lisan. Lalu yang kedua adalah ansit, ibarat dari Ibanatul Ahkam. Uskut yashmalu kulla qaulin sawaun ila akhirih. Ini dah dibahas tadi. Keputusan yang diberikan dalam hasil bahasul masail ini, isyarat juga termasuk dalam larangan. Isyarat juga termasuk dalam larangan, tuan-tuan. Iaitu tetapi sekiranya ada maksud yang penting, maka hukumnya tafsir. Kalau ada sebab, jadi hukumnya tafsir. Iaitu apa? Zon akan timbul mudarat jika meninggalkannya. Dia ada sangkaan bahawa mudarat akan terjadi kalau dia meninggalkannya. Hukum memberi isyarat tersebut adalah sunat. Tuh. Yang kedua, yakin akan timbul mudarat. Dia yakin akan timbul mudarat jika meninggalkannya, berkemungkinan hukumnya adalah wajib. Okey. Dalil ini dekat mana? Kashful Lisan, Ibanatul Ahkam dan kitab Majmu' Syarah Muhammad. Catatan, contoh-contoh isyarat dengan maksud yang penting adalah seperti memberi isyarat kepada seseorang yang didatangi bahaya, seperti seseorang yang hampir disengat kala jengking atau hampir jatuh dalam perigi dan seumpamanya.
Begitu juga memberi isyarat untuk peringatan, mengajar kebaikan atau mencegah kemungkaran kepada orang yang lalai. Ini termasuk isyarat yang dimaksudlah, yang dengan maksud yang penting. Lalu di dalam hal larangan tidak boleh disamakan antara isyarat dengan percakapan. Larangan tak disamakan. Akan tapi untuk perkara yang harus boleh disamakan kerana isyarat lebih ringan dari percakapan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Soalan ketiga, bagaimana pula membaca surat khabar ketika khatib sedang berkhutbah? Adakah luput pahala orang tersebut? Wah, ini soalan ketiga. Baca khutbah, baca surat khabar. Surat khabar dia baca, tiga orang tengah khutbah ni berbenar sikit. Tapi jangankan baca surat khabar. Kan? Sekarang ni baca message, SMS. SMS, Google. Google pun ada. Google. Hadirin wal hadirat hafizakumullah ni. Ni bahaya macam ni. Okey, keputusan. Pihak lajnah memutuskan bahawa keputusan bagi soalan ini sama seperti keputusan bagi soalan pertama. Jadi pihak lajnah menentukan keputusan bagi soalan ini sama seperti keputusan bagi soalan yang pertama. Soalan pertama tadi apa? Tafsil. Jika A maksud boleh larangan bahkan sunat. Kalau ini jadi larangan. Misalan dia, kan? Itu dia kata jawab. Dia jawab dia macam tu. Baca surat khabar. Ni lagi teruk lah. Kan? Lalu B, adakah perbuatannya itu menyebabkan tidak sah Jumaat pada jemaah yang lain jika bilangan mereka yang cukup syarat hanya 40 orang? Jadi dia boleh ke mencukupkan solat 40 orang tu? Tepat-tepat 40 orang, dia pula kerja duk main handphone. Duk main PUBG. Saya nak sebut pun susah. Bukan apa? Bukan zaman saya sekarang. Apa Mobile Legends? Apa beza dia? Oh, sama je. Dah sama tu apa nak banyak gaduh ni. Pilih yang mana satu. So sudah-sudah lah tu. Dulu kecil ni sukalah main game ni. Waktu kecil-kecil dulu. Sekarang dah tak boleh masuk akal. Dah tua ni, ya Allah. Okay. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi ada ke pergi khutbah boleh main game? Pendapat khilaf. Menurut Ibnu Hajar tidak sah. Jumaat tak cukup 40 orang. Menurut Imam Romli sah. Itu kata-kata dia. Fathul Mu'in ma'a hasyati i'anatul talibin. Dalam kitab Fathul Mu'in dia ada hasyiah, nama hasyiah dia adalah i'anatul talibin. Dia kata apa? Fathul Mu'in kata wa syurita fihima, dan disyaratkan dalam kedua-dua khutbatain. Maaf, suara dah nak hilang. Satu hari duk cakap je. Puasa tak boleh minum air. Okey. Disyaratkan dalam dua-dua khutbah isma'ul arba'ina. Olehnya dia mendengarkan 40 orang. Isma'ul arba'in. Ay tis'a wa salatin siwahu, iaitu 39 selain dia lah. Min man tan'aqidu bihim al-jum'ah, yang mana mereka ini kena di kalangan 40, kena di kalangan orang yang boleh menyebabkan terjadinya atau sahnya solat Jumaat. Al-arkan la jami'ul khutbati, iaitu apa? Al-arkan rukun bukan seluruh khutbah. Jadi yang penting arkan rukun. Isma'ul arba'ina al-arkana, iaitu la jami'al khutbati, bukan keseluruhan khutbah. Qala syekhuna, telah berkata guru kami, la tajibul jum'atu, tidak wajib Jumaat alal arba'ina pada 40,
ba'duhum asam, yang mana 40 ini sebahagian dari mereka asam, pekak, tak boleh dengar. Wala tasihu, maka tidak sah ma'a wujudi laghatin yamna'us sama'ar ruknil khutbati. Dan tidak sah juga serta wujudnya sesuatu perkara yang mencegah untuk mendengarkan rukun khutbah alal mu'tamadi, menurut kaul mu'tamad, fihima, dalam kedua-dua khutbah ini. Wa in khalafa, dan kalau dia bercanggah fihi padanya jam'un kathirun, segolongan orang yang banyak, falam yushtaratu illa al-hudur faqat. Iaitu apa, mereka ini tidak mensyaratkan melainkan hudur sahaja. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Saya rasa ini dah jelas kan? Nampak dia punya perbahasan tersebut. Qauluhu isma'ul arba'in ay tis'a wa salasi wa huwa la yushtaratu isma'uhu wa la sama'uhu li'annahu wa in kana asam yufhamu ma yaqulu. Ini pendapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ila akhirih. Boleh rujuk dalam ni. Ibarat ketiga daripada kitab Hasyiatul Hawashi, yu'tabaru 'alal asa alladhi afadahu Syekhuna Syihab Ar-Ramli anna al-mu'tamada al-mu'tabar sama' bil quwwati min bihaisu law azghu, yani azghaw la sami'u wa in ishtaghalu 'anis sama'i binahu tahaddusi ma'a jalisihim ila akhirih sin mim. Ini kitab dia. Okey. Menurut Syihabuddin Ramli tetap sah. Dan ini yang mu'tamad, yang mu'tamad, yang mu'tabar, iaitu mendengarkan. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pendapat bi khilaf. Imam Ramli sah, Imam Ibnu Hajar tafsir. Rupanya ada tafsir. Kalau tidak melanggar rukun khutbah, kalau tak sampai melanggar rukun khutbah walaupun sebahagian, tidak sah. Dia tidak mendengar, tafsir. Kalau tidak mendengar rukun khutbah walaupun sebahagian, tidak sah. Kalau mendengar rukun khutbah, sah. Itu. Jadi dalam kitab apa? Hasyiatul I'anatul Talibin. Qala fil i'ab, telah berkata Al-Imam Ibn Hajar, nama kitab dia Al-I'ab, Syarah Al-Lubab. Kan? Ini Al-I'ab ni dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi kitab Al-I'ab ini dia belum tahqiq. Sampai sekarang belum tahqiq, masih manuskrip. So kita harap boleh cepat tahqiq, boleh kita baca. Okey. I'ab kata tajwizul kalami huna la yunafi ma marra min wujub istima'i 40 lil khutbah. Olehnya membenarkan berbicara di sini, dia tidak menafikan apa yang telah lalu seperti wajibnya mendengar 40 orang pada khutbah. Ini. Wa anna dzalika syartun lisihhati salat. Kerana perkara tersebut adalah syarat untuk sahnya salat. Wa bayanuhu, gambaran dia, annal wajibah, sungguhnya yang wajib, innama huwa istima'ul arkan, hanya dengan mendengarkan rukun-rukun faqat sahaja. Falau takallama, kalau dia cakap al-kulla, falau takallama al-kullu illa fil arkan, kecuali rukun, jaza indana, maka harus di sisi kita. Wa in takallama wahidun min al-arba'in, kalau yang berbicara yang bicara satu daripada 40, sekiranya intafa, akan hilanglah sama'uhu, pendengarannya. Okey, intafa sama'uhu di ba'di arkan, pada sebahagian rukunnya, asima, maka dia dosa. La min haisul kalam, bukan dari segi kalam, bal min haisul tafwituhu syarta, iaitu dari segi dia telah menggugurkan salah satu syarat, alladhi huwa sama'u kulli arkan, iaitu mendengarkan seluruh rukun-rukun ila akhirih. Wasabaqa, dan telah terdahulu an Mimra daripada Imam Ramli, anna syarta, sungguhnya syarat, innama huwa sama', bahawa ia hanyalah sama' bil quwwati, dengan kuat, la bil fi'li, bukan dengan fi'li. Okey, wadah. Pendapat si, tuan-tuan dan puan, sah. Terus sah. Dia bawa qaul al-Imam Ar-Ramli, bawa qaul kitab Imam Ar-Ramli. Iaitu apa? Su'ila,
an arba'in. Fatwa Romli. Su'ila an arba'in talzamuhum al-Jum'at. Maaf. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Su'ila ditanya, Imam Romli ditanya an arba'in, tentang 40 orang. Talzamuhum al-jum'ah, yang wajib atas mereka Jumaat. Wa khatiba khatibuhum, dan berkhutbahlah khatib mereka. Fasami'u, mereka mendengarkan ruknan masalah. Wa fadhu aw ba'dhum wa talat, ghaibatuhum. Mungkin lama sangat dia pun dah tak terfikir apa dia dengar kan. Jangan cakap je bab khutbah ni. Ada orang nak khutbah tu dia tambah-tambah tu. Sebab tu kita kena pegang kertas. Khutbah ni kena ada paper. Saya ada kawan Arab. Dia orang bijak lah. Alumni dia orang Morocco, mazhab Maliki, tapi belajar dekat Tarim Darul Mustafa, Habib Omar bin Hafiz. Yang heran dengan dia ni, hebat saya. Kalau dia bagi khutbah tu 45 minit. Setengah jam nak ke 45 minit. Setengah jam lebih. Anak tak tahu kat Negeri Sembilan. Kalau dekat negeri Selangor ni 12 minit je. 12 minit je. Kat Negeri Sembilan ni kita tak tahu lah berapa minit. 12 minit tu pun kan. Ada orang boleh ngantuk juga. Tapi kalau 45 minit tu, naya lah siapa jadi makmum. Macam dengar seminar. Kan? Tu jangan. Tapi nak khabar kan. Dia dengar tapi dia tidur dah kejap. Ini contoh dia. Lah 45 minit dah kot. Tapi sambil duduk tak batal lah. Kan? Contoh dia. Ni. Hadiri wal hadra wa talat ghaibatuhum. Sebab itu kita sediakan khutbah. Even di Selangor kita sediakan khutbah. Dia ada parameter. Penulis khutbah. Saya salah satu penulis khutbah. Saya JK khutbah. Jadi kita tu kalau buat kertas tu kita kira 12 minit habis. Last habis. Sekali dengan doa. Betul. Jangan panjang-panjang, direct je. Anak saya pernah, kan saya waktu di Indonesia di pondok, khutbah dia bahasa Arab. Tapi sebab dia dekat dengan satu masjid ni, Muhammadiyah ni Salafi sikit lah. Jadi dia ni dekat. Sebab kita ni dekat tak jauh dari dia. Jadi kiai kata, okey, khutbah kat masjid ni bahasa Arab pendek. Kalau dulu 10 minit tak ada, pendek. Pendek dia macam mana? Ambil 2-3 hadis dah cukup dah. Kan? Bab sabar cukup. Innallaha ma'as-sabirin. Hadis ke apa? Dah cakap as-sabru minal iman. Khalas. Dia buat itu semua nak speed. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Okey, boleh jelaskan? Lalu tafsil. Kalau pendapat di tafsil, kalau dengar sah, dengar rukun sah. Kalau tidak dengar rukun tidak sah. Diambil dari kitab Bujarimi al-Khatib dan Hasyiah Jamal. Qauluhu wa isma'ul arba'in ay bil fi'li ay bi ayyakuna sautul bi ayyakuna sautul khatibi murtafi'an yasma'uhu al-hadirun law azghaw hadha fil isma' wa amma as-sama'u minhum fa bil quwwati 'ala al-mu'tamadil marhu mai wa misluhu yaitu qaflam wa ibaratu qaflam ismaul arba'in bi an yarfa'a sautahu bi qadri ma yasma'un wa in lam yasma'u li wujudil laghtin qala syekhuna. Iaitu apa? Yang dimaksudkan adalah membuatkan dia boleh menyampaikan pada 40 orang dengan cara mengangkatkan suara dengan kadar apa yang didengari walaupun mereka tidak dengar kerana wujudnya laghat dan lain-lain, larangan lain. Qala syekhuna wa au
naumun atau tidur bi khilafihi dengan berbezanya lisamamin au ba'da ila akhirih. Okey, yang kedua daripada kitab Hasyiah Jamal. Hasyiah Jamal ni Sulaiman Jamal. Dia mensyarahkan kitab Fathil Wahab. Apa dia kata? Yaitu qauluhu li'adami sama'ihim lahu ay wa sama'il khutbati, yaitu mendengarkan khutbah. Wa sama'ul khutbati wajibun wajib liqaulihi ta'ala wa idza quri'a al-Qur'an fastama'u lahu wa ansitu. Idz al-muradu bihi, kerana yang dimaksud dengan ni adalah khutbah kama qala seperti yang dibicarakan olehnya banyak daripada orang yang ahli tafsir, maka dia menganggap atau muktabar ayat ma'al arba'ina, yaitu ayasma al-arba'una, yaitu 40 orang mesti mendengarkannya, jami'a arkaniha, yaitu keseluruhan rukunnya. Okey. Keputusan, ini yang penting. Keputusan dia khilaf. Imam Romli sah, Al-Imam Ibn Hajar tafsir. Kalau tidak mendengar rukun khutbah walaupun sebahagian, tidak sah. Jadi kalau tak mendengar rukun khutbah walaupun sebahagian, tidak sah. Tidak sah. Kalau mendengar rukun khutbah, sah. Jadi kalau dia dengar rukun khutbah, maka dia sah. Catatan, pihak lajnah tidak memilih pendapat A kerana tidak menyatakan tafsil, sementara pendapat B tidak dipilih kerana tidak menyatakan khilaf, dan pendapat C ditolak kerana salah menyatakan ibarat. Itu komentar daripada meja pentasih. Rujukan mereka adalah Hasyiah I'anatul Talibin dan kitab Fathul Mu'in beserta Hasyiah I'anatul Talibin. Jelas? Okey, hadiri wal hadra hafizakumullah. Sekarang kita masuk perbahasan selanjutnya, iaitu memberi najis kepada ternakan. Baru tadi bahas. Jumadil, okey, ni bulan April 2013. Saya tak wujudlah di Malaysia waktu ni. Saya saya dekat Morocco waktu ni. 2013 ni. Hadirin wal hadra bizakumullah, sebelum Viber. Apa dia kata? Penternakan ayam dan ikan adalah antara industri yang penting di Malaysia. Industri yang penting di Malaysia adalah peternakan ayam dan ikan. Lalu kerana kedua-duanya boleh dikatakan seperti makanan asasi bagi rakyatnya, bagi kebanyakan penternak keuntungan adalah perkara yang paling utama. Kan? Antara perkara-perkara yang biasa mereka lakukan untuk meningkatkan keuntungan dan menjimatkan kos adalah menyuntik ayam dengan enzim khinzir untuk menggemukkan dan mempercepatkan tumbesaran. Ni saya tak pernah tahu enzim khinzir ke yang digunakan tu nak suntik ayam. Saya tak tahulah kan. Tahu saya tu yang disuntik tu tak tahulah, bukan khinzir kot. Wallahu a'lam. Ni baru saya tahu. Kalau gelatin tu mungkin lalu istihalah tu bahas lain. Memberi makan dedak import yang lebih murah yang dikatakan diproses dari bahan-bahan yang najis, atau bagi dia makan dedak dari import. Kan? Yang ketiga, membuang benda-benda najis, bangkai, organ dalaman, tahi dan sebagainya berikut ke dalam kolam dan sangka ikan sebagai makanan. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Soalan 1, halalkah daging ayam yang telah disuntik enzim tersebut? Pendapat A, tafsir. Pendapat A, tafsir. InsyaAllah kita ittifaq sampai sekian, sebab dah nak masuk azan. Jumpa insyaAllah sebelah raya. Mula dari sinilah awal balik. Aku lu qauli haza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.